Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا. الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا. الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا. الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah sampai hari yang terakhir dalam pengajian kita mengenai tajwid dengan menggunakan buku Tilawati. Insya-Allah hari ini kita akan menyelesaikan muka surat yang mana kita akan hingga ke akhirnya, insya-Allah. Baik, sekejap ya saya share. Okay, host tolong disable saya punya tu, kasih saya boleh share. Jadi insya-Allah hari ini kita akan mula membaca bagi siapa yang ada buku Tilawati muka surat 60 hinggalah akhir iaitu muka surat 68. Okey. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, yang pertama kita akan pelajari pada hari ini adalah berkenaan dengan cara membaca apa kita panggil huruf-huruf yang muqatta'ah ataupun huruf-huruf yang terpisah pada awal sebahagian surah. Okey. Jadi saya ceritakan dulu. Okey, huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang terpisah ini dinamakan huruf muqatta'ah. Okey, muqatta'ah tu maknanya terputus-putus. Okey, kenapa kita panggil dia huruf dia terputus-putus? Pasal kalau ianya berada dalam Al-Quran, kita tak membaca contohnya. Okey, Toha ini kita tak baca gini. Toha, macam mana nak cakap sorry, macam mana nak kasih. Okey, kalau Toha tu kurang nampak dia punya. Okey, kalau macam gini lah. Kaf, ha, ya, asa, ataupun kita bariskan dia, kita bariskan macam mana. Kita tak baca dia baris atas, tak baca dia baris bawah, tak baca dia baris depan. Malah kita membacanya mengikut huruf dia secara individu. Jadi hurufnya secara individu, maka kita gelarkan pada kita, maka dalam ulama tajwid menamakannya adalah huruf-huruf yang terpisah. Okey, namanya huruf-huruf muqatta'ah. Okey, saya tulis kat sini. Huruf muqatta'ah. Hari ni saya, alhamdulillah suami saya ajar saya pakai pen. Jadi saya dapatlah tulisan cantik sikit hari ni. Okey, huruful muqatta'ah. Okey, muqatta'ah tu maknanya terpisah. Baik, di dalam Al-Quran terdapat sebanyak kalau saya baca kat bawah ni saya dah tuliskan. Okey, sebanyak 29 surah yang mana dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah ini. Huruf-huruf muqatta'ah yang terputus ini. Iaitu ada di antaranya yang hanya satu huruf. Macam Shad yang kata nampak ni. Qaf. Jadi satu huruf itu ada dalam 3 surah. 2 huruf dalam 9 surah. 3 huruf 13 surah. 4 huruf 2 surah. 5 huruf, yang terakhir ni 5 huruf, 2 surah. Okey. Jadi ini sebagai apa? Good to know je lah untuk awak. Jadi maknanya Al-Quran mempunyai 114 surah, tapi di antara 114 tu hanya 29 saja surah yang dimulai dengan huruf-huruf yang terputus ini.
Jadi kita harus juga nak mengetahui cara untuk membaca huruf-huruf ini. Okey, baik. Kemudian satu keunikan, keunikan huruf ini apabila cara kita membacanya, kita harus mengeja huruf tersebut. Okey, apa maksud Ustazah dengan mengeja tu? Contohnya begini. Tengok. To, ini ejaan to. Ha. Ha. Itu ejaannya yang berbeza-beza. Okey. Sod. Ini adalah ejaan sod. Sini. Ini ejaan huruf to. Ini ejaan huruf sin. Okey. Jadi maknanya untuk kita nak membacanya sama ada harus dibaca panjang atau dibaca dengung, haruslah kita mengetahui dia punya cara tulisan dia. Okey. Kalau bagaimanapun, macam mana Ustazah kita nak tahu ejaan dia semua Ustazah. Jadi ini yang apa yang kita pelajari ini adalah formula bagaimana para ulama tajwid, ulama Al-Quran dapat sampai kepada panjang gini, dapat sampai kepada kasih bersabdu, kasih dengung dan sebagainya kerana daripada ejaan-ejaan ni. Jadi, saya nak kasih ilmu pengetahuan lagi. Di dalam Al-Quran, di dalam yang saya katakan 29 surah yang di dalam Al-Quran yang mana ianya dimulakan dengan huruf muqatta'ah, huruf yang terpisah ini. Jadi ulama Al-Quran telah mengumpulkan kalimat-kalimat tersebut, huruf-huruf tersebut. Jadi mereka mengatakan ada sebanyak 14 surah, 14 perkataan keseluruhannya. 14 huruf. Keseluruhannya. Yang telah dihimpunkan. Tapi di dalam banyak-banyak 14 ini, hanya 8 surah saja, 8 huruf saja yang dibaca dengan 6 harakat. Sorry saya tulis kat tepi. Supaya tak ganggu bacaan nanti. Yang dibaca dengan 6 harakat. Jadi apakah huruf-huruf itu? Saya tulis kat tepi sini. Ulama telah menghimpunkannya di dalam kata, kita panggil satu phrase. Naqasa asalukum. Alhamdulillah sesuai dapat jumpa pen ni. Cantik dah tulisan sikit. Naqasa asalukum. Jadi maksudnya apa? Kalimat huruf nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. 8 huruf ini yang dibaca dengan panjang 6 harakat. Selain daripada huruf 8 ini, dibaca sama ada 2 harakat atau 1 harakat. Baik. Boleh Boleh. Jadi ini semua additional info sebenarnya. Kalau kita nak baca dalam buku kita ringkas saja. Penulis ni supaya dia tak nak complicated ataupun tak nak kasih susah kita. Tapi bagi saya ini adalah satu ilmu tambahan yang kita boleh, is good for us to know. Kata kalau awak tak hafal pun naqasa asalukum tak jadi masalah. Kerana di dalam Quran tu telah ditandakan. Kalau panjang nanti biasa awak tengok huruf sad ni. Kenapa dia panjangkan? Oh ni tengok dia adalah antara huruf yang 8. Sin. Kenapa ada gelombang panjang? Oh, kerana dia ada antara huruf yang 8. Jadi itu maksudnya. Jadi penggunaan tu boleh kita gunakan. Baik. Jadi sekarang ni kita ingin mempelajari yang penting, cara membacanya. Baik, cara membacanya kita lihat di bawah dulu. Apa dia kata sini? When sukun atau tanda panjang occur, read the letter for 6 beats. Ending with the last words short sound. Itu secara umum. Maksudnya apa? Bila kita baca Taha ni kita lihat macam ni. Ta. Jadi kata written di dalam Al-Quran as like this. Taha. Read as oleh kerana ejaannya ta alif, ha alif bermaksud
To ni harus kita baca 2 harakat. Ha ni harus dibaca dengan 2 harakat. Okey. Jadi maksudnya macam mana cara bacaannya? Toha. Gitu 2. Tak boleh kita baca pendek. Toha. Salah. Kerana ada mat tabi'i. Tak nampak Ustazah mat tabi'i, memang tak nampak mat tabi'i dekat tulisannya. Okay. Tapi orang yang mempelajari, orang yang dah belajar, jadi guru kalau dengar seseorang baca, dia boleh tahu orang ni dah belajar ilmu tajwid ke tidak. Okay. Memang tak diberi tanda dalam Al-Quran. Dia tak kasih tanda yang macam gini pun, contoh minta maaf dia tak dikasih tanda alif kecil, tak ada. Dia tak kasih tanda alif kecil. Kena tahu sendiri. Itu saja. Tapi kita harus baca panjang 2 harakat. Toha. Okay. Baik, yang ini pula. Sod. Oleh kerana, yang tadi dia cakap apa? Tadi dia cakap ending with the last words short sound kan? Okay. Maksudnya tu apa? Adalah contohnya oleh kerana ejaan sod ini adalah sod alif dal. Dal kita tahu huruf qalqalah kan? Maka kita bacanya Sod. Gitu. Okay, ada bunyi dia. Sebab tu dia kata the last word short sound. Okay. Jadi masa kita baca sod tu, start pada so tu kita boleh apa tu? Panjangkan tangan kita lah, jari kita untuk nak make sure kita panjangkan apa bacaannya tu harus sampai 6 harakat. Okay, baik. To sin pula kita lihat. To baca panjang tak? Ya, ni panjang 2 harakat. Sin. Jadi masa baca sin dia tu yang panjang 6 harakat. Lepas tu akhiri dengan nun. Sin. Jadi ada bunyi nun sikit. Okay. To sin. Ya. Itu cara bacaannya. Baik, Yasin. Kita selalu baca Yasin. Okay, tengok ya-nya harus baca 2 harakat. Sin dia tu, tengok dia punya gelombang tu dekat atas ya dia. Jadi maksudnya bila baca dia punya i, itu yang kita baca panjang. In, dia bukan sin. Faham tak? Si dia tu jangan panjang. Sa dia tu jangan panjang. In, dia punya in dia tu yang dipanjangkan. Okay. Yasin. Baik. Okay, boleh faham semua? Okay, ini juga sama. Qaf. Ada bunyi. Nun. Hamim. Okay. Manakala alif pula. Okay, alif ni hanya dibaca dengan 1 harakat. Dia tak baca alif, tak ada. Alif tu 1, maknanya cepat. Lam yang panjang 6 harakat. Lepas tu, ra 2 harakat. Okay, ra 2 harakat. Pasal ada mat tabi'i kat situ. Jadi bacaannya alif, lam, ra. Okay, alif, lam, ra. Okay, alhamdulillah. Okay, awak dah dapat dia punya apa tu? Dapat gambarannya, cara bacaannya kita masuk pada yang banyak lagi. Tadi ni baru 1, 2, 3. Okay, sekarang dia masuk kepada 5. 5 perkataan. Dan 5 perkataan ini hanya ada 2 saja di dalam Al-Quran, maka inilah dia 2-nya. 5 perkataan ni, inilah dia 2 dia. The 2 words. Okay, inilah dia. 1, 2. Tak ada lagi dah dalam Quran ni je 2. Okay. Jadi kita lihat ejaannya. Kaf. Okay, ini 6. Ha 2. Ya 2. Ain. Sad. Okay, sekarang ni saya nak terangkan nun dengan sad. Kalau yang kita telah pelajari di dalam tajwid yang sebelum ni adalah nun mati bertemu sad harus disamarkan bacaan. Okay, maka begitulah. Kalau kita lihat kat sini, okay, kita tengok row number 5. When ain in kaf ha ya ain sad, drag the ya sound, not the ain sound. Okay, tadi seperti mana yang saya terangkan, dia punya panjang dia tu hendaklah dia punya bukan ain dia
dia punya ya dia tu ain, dia punya i dia tu. Sad. Okey. Kemudian seterusnya dekat terus 6, the sound nun, sound in the letter ain is tarqiq with the weak gunnah. Okay. Whereas the nun in the sin, okay, kalau nun dengan ain with the weak gunnah. Jadi harus digunakan yang ni. Ain, so tapi taklah terlalu kuat sangat. Tak payah terlalu kuat sangat. Ain, so jadi bunyi dengung sikit. Okay, jadi saya akan baca kaf ya. Kaf ha ya ain sad. Baik. Sekarang ni ha mim. Ha mim ain sin qaf. Ha 2 harakat, mim 6 harakat. Lepas tu ain bertemu dengan sin, sin qaf. Jadi nun mati bertemu dengan sin, nun mati bertemu dengan qaf. Okey. Jadi kata nun mati bertemu dengan sin, sound in the letter with a strong gunnah. Jadi dia kata kat sini, yang sini kena strong gunnah. Ni kena bunyikan dia punya dengung dia. Sorry. Ha mim ain sin qaf. Okay. Boleh semua? Kenapa hari ni macam saya tak nampak muka semua? Okay, baik. Terusnya, huruf qaf. Okay, yang ini sebagai satu latihan. Seperti mana yang kita dah baca tadi. Qaf, sad. Okay, ada apa-apa soalan tak sebelum kita pindah? Saya nak tanya. Jadi surah-surah ni semua kita sebenarnya nak kena hafal lah. Macam mana dia punya bacaan lah. Hafal dia, macam mana cara bacaan? Hafal mungkin pasal dia ni tak banyak kan. Jadi mungkin tak banyak. Jadi sebenarnya kalau orang tahu macam mana ejaannya, ejaan apa tahu ejaan huruf-huruf. Huruf-huruf yang ini macam ejaan ha macam gini, ejaan mim macam ni. Jadi maksud yang penting bila ending tu kita tahu ending sod macam gitu. Of macam itu. Itu saja yang penting selalu untuk ending dia je. Kan yang sangat dia macam dia a bit glaring sikit kan. Kalau dia tengah-tengah tak ada masalah kan, cuma kadang dengung dia tu macam mana. Ya. Okay. Tapi dia kalau selalunya dengan macam yang tadi Toha tu, so definitely kalau in one word, kalau kan macam kat tadi kan Kahi, Ain, Sod tu kan. So kalau dia tak ada tanda atas, so dia memang mesti ada 2 rakaat, mesti ada alif. Betul, 2 rakaat, betul. Remember, okay. InsyaAllah, satu clue lah boleh. Tapi kalau tak ada tanda tu awak kena ingat lah untuk alif, dia bukan 2 harakat. Alif hanya satu, ini satu special dia. Untuk alif, 1 harakat je. Jadi kita tak boleh baca alif, tak boleh. Okay. Jadi biasanya yang tak ada tanda tu adalah 2 harakat. Okay, sufah, ta 2 harakat, ha 2 harakat, ha 2 harakat, ra 2 harakat. Untuk dalam surat ni. Okay. Alright. Alhamdulillah, kadang-kadang kan bila kita belajar baru kita Allah Masya Allah banyaknya yang kita belum tahu itulah dia keistimewaannya kena lifelong learning. Okay. Jadi kat sini adalah muka surat sebelah ni adalah sebagai suatu latihan. Okay, latihan Taha tadi kita ada ha mim pun ha jadi ejaannya ha, lepas tu ni saya ejaan dia mim, jadi tak ada masalah. Hanya 2 mim dia yang panjang. Ha mim. Nun, alif lam ra. Ini semua sama seperti apa yang di sebelahnya, cuma dimasukkan di dalam contoh dalam ayat yang betul supaya kita dapat melatih cara bacaan kita. Okey? Baik.
saya teruskan ke muka surat seterusnya, kerana muka surat seterusnya dia ada keistimewaan sikit. Baik. Sekarang kita lihat. Alif, lam, mim, alif. Kita pergi bawah dia dulu. Ini namanya musaqqal. Kalau awak perasan, saya lupa tadi nak menamakan dia. Nak kenalkan nama dia. Tengok ni. Ini namanya mukhaffaf. Mukhaffaf seperti mana kita pernah belajar dekat mad lazim kalimi. Muka surat berapa saya cek supaya awak dapat refer untuk nanti rujukan awak bila-bila masa. Supaya awak nampakkan dia punya perbezaan dia. Saya asal mad lazim ni ada dua jenis. Mad lazim kalimi, satu mad lazim harfi. Jadi kalimi, alhamdulillah saya dah jumpa. Mad lazim kalimi kita telah pelajari pada muka surat 27. 27. Jadi mad ni bagi pada dua. Satu yang harfi, satu kalimi. Kalimi tu dalam kalimat. Yang ni kita telah pelajari muka surat 27. Awak boleh refer dekat tilawati book. Jadi dekat dalam situ pun kita dah belajar dia bagi pada dua. Ada yang musaqqal, ada yang mukhaffaf. Kita telah pelajari juga. Saya buat macam gini. Sorry. Saya tak biasa tulis laju kan. Ni 3 titik. Mana tadi? Musaqqal, mukhaffaf. Baik, itu muka surat 27. Jadi kalau siapa yang masih ingat, musaqqal tu maksudnya harus diberatkan, berat bacaannya. Sama biasanya berat disebabkan ada sabdu. Diberatkan kerana biasanya disebabkan ada sabdu. Mukhaffaf baca dengan ringan kerana tiada sabdu. Jadi untuk harfi mukhaffaf ni yang kita telah pelajari baru tadi adalah semua huruf-huruf yang mana kita tak perlu kepada gunnah. Tak perlu kita mendengungkannya. Maka apabila kita sampai kepada muka surat yang ini adalah jenis yang kedua, iaitu ada certain tempat dia yang mana harus kita dengungkan. Kita baca dia punya instruction dulu. When nun or mim meets mim yang bersabdu, so the mim sound is read with gunnah for 2 beats. Surah 3 and 7 for ta, sin, mim do not read the nun sound because it is assimilated in the mim sound. Sekarang mim dengan mim. Mim dengan mim. Maksudnya tu macam mana? Kita lihat. Kita lihat tulisan ni. Alif, tulisan gini, tak ada apa-apa. Ni baca satu. Lam, dibaca dengan panjang 6 harakat. Sekarang kita lihat. Mim mati. Kita ingat balik kita punya syafawi. Kita punya idgham syafawi. Kan semua apa-apa berkenaan dengan mim mati yang tak diberi tanda bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada mim dengan mim, mim dengan ba, mim yang selain daripada mim dengan ba. Maka kita harus dibaca dengan mim dengan ba ni harus dibaca dengan dengung. Sama juga di sini. Mim mati bertemu dengan mim. Jadi hukum dia macam hukum tajuk yang kita dah pelajari. Mim. Jadi masa ketika ini haruslah kita bacanya dengan dengung. Dibaca dengan dengung. Maksudnya apa? Memasukkan mim ni kepada mim yang satu lagi. Jadi ada sebahagian Al-Quran, mungkin Quran ada version yang bukan Rasam-Usmani lah. Kalau Rasam-Usmani ni semua dia tak ada kasih sabdu. Ada sebahagian Quran dia kasih sabdu dekat mim dia gitu. Kerana dia suruh untuk tanda, suruh menunjukkan, ingatkan supaya dengungkan. Baik, saya akan baca. Alif lam mim. Jadi maksudnya apa tahu? Alif 1 harakat, lam 6 harakat. Dia punya dengung dia tu boleh baca 3 harakat mim, 6 harakat balik. Sekali lagi saya ulang Alif lam mim.
mim. Okey, dia punya dia tu kita baca, itulah dengung. Dengung yang kita harus lakukan. Okey. Sama juga dekat sini alif lam mim ra, mim dengan mim. Okey. Mim dengan ra tak ada masalah. Dia mim dengan mim aja selalu. Okey. Sin. Okey, ni nun dengan mim. Ni semua idgham ma'al gunnah. Yang ni idgham syafawi, yang ni idgham ma'al gunnah. Semua yang kena ada gunnah-gunnah dia memang kena dengung. Maka dia berlaku ketika itu. Lam mim ni alif lam mim sad. Okay, yang ni tak payah dengung. Okay. Ni semua tak payah dengung. Mim mati jumpa dengan ra tak dengung. Mim mati jumpa sad tak dengung. Untuk mim dia hanya mim dengan ba. Okay. Okay, saya baca. Saya baca yang berdua, tiga, empat. Alif lam mim ra. Okay, ra dua harakat. Qasim mim. Okay, yang akhir. Alif lam mim sad. Okay. Baik. Jadi di bawah situ diberikan contoh-contoh huruf-huruf yang di atas tadi apabila dia berada di awal surah dalam Al-Quran. Okay. Okay, macam mana semua? Okay? Boleh? Senang kan? Saya ada soalan. Ya, silakan. Jadi dengan lain makna di dalam Al-Quran kan dia akan tulis alif, misalnya kata yang nombor 4 tu. Alif, lam, mim, sod. Tapi dia tak tulis. Kita kena ingat sendiri sod gitu. Betul. Betul. So, kalau katakanlah, cuba kalau kita tak tahu, kita bacanya macam mana? Je gitu ke? Macam mana kita baca sod? Huruf sod. Mungkin ditekankan seperti ada dal, terlupa macam ada kalkala. Okay. Salah satu caranya untuk saya nak supaya nak tukarkan awak punya thinking. Okay, dulu apabila kita ngaji, cara dulu bukan cara abata yang bukan cara sekarang ni kan macam kita panggil macam phonicsnya, cara ikut style phonics yang kita ajar anak-anak kita semua, kita ajarkan dia suku huruf dia, kita ajar dia abata, atitu segitu kan, kita tak belajarkan dia huruf. Dulu kita akan masa kita baca muqaddam, kita belajar huruf dia. Pertama macam alif, ba, ta, sa, ja, gitu kan? Saya belajar gitu. Dot. Okay. Kalau siapa yang dah biasa baca alif bata macam cara macam itu, dia akan mudah tahu bila dia membaca huruf-huruf gini. So dia tahu ni apa? Kalau katakanlah, kalau mak kita kalau ada style yang lama, ni alif, ni lam, mim, sod. Dia akan automatik sebut macam gitu. Ini adalah cara bacaan huruf tunggal dia sendiri. Okay. Cuma sekarang kan, kalau kita tengok dalam video YouTube ke apa, budak-budak nak ajarkan dia ngaji, dia cakap abata saja ha kha. Itu semua dah dibariskan atas. Kerana nak cepatkan orang terus recognize huruf a, i, o. Semua ada kebaikan. Okay, itu untuk cepat. Tapi kelemahan dia nanti apabila dia berjumpa dengan huruf-huruf macam ini, dia tak tahu yang a tu sebenarnya adalah huruf alif. Ba adalah bata, lepas tu sod, ni sod. Jadi automatik walaupun awak tak tahu eja, awak tahu ni huruf apa? Huruf sod. Ni dod. Memang automatik sin, jim. Ni apa? Jim. Ya, memang kalau dulu memang ngajinya macam gitu dulu. Alif, ba, jim, gitu. Jadi bila siapa yang dah biasa ngaji yang macam itu, dia akan tak ada masalah untuk nak baca macam gini. Ini sin, mim. Ya, wallahu alam. Itu satu. Ustazah nak tanya. Ya, sila. Maaf. Yang tadi yang Ustazah katakan ada dia punya phrase kan yang lafaz
Naqasa asalukum, ya. What does it mean in Arabic? Oh. Naqasa, okey. Kalau saya tak cek dulu tapi saya try aja. Naqasa tu maknanya, naqasa tu kurang. Naqasa maknanya kurang. Asal tu madu. Kurang madu kamu. Kurang madu kamu. Wallahu alam ni secara literal lah. Kadang-kadang mereka hanya membuatkan itu yang penting ingat. Kum tu kamu, asal madu. Saya lupa nak tanya ustaz saya apa maksud dia ustaz. Ustaz kata ni hafal. Naqasa asalukum. Okay. Jadi saya kasih makna tu literal. Literal meaning. Okay. Baik. Ada soalan lain berkenaan dengan huruf-huruf ni? Saya kalau siapa ada tilawati book 1, saya tak ada pada saya sekarang ni. Kalau siapa ada tilawati book 1, cuba lihat di awal muka surat dia. Ira ada tilawati book 1 sekarang kat depan you? Tak ada? Tak ada. Oh, tak ada. Okey. Kalau siapa yang ada, biasanya di awal muka surat tu ataupun dalam tiap-tiap satu muka surat di bawah footnote tu, biasanya penulis tu dia akan eja huruf tersebut. Eja sin, mim, lam. So far yang saya selalu ajar anak-anak saya, dia akan tulis dia punya original ejaan dia. Okay. Kerana dia tahu pentingnya tu nanti di akhir. Okay. Jadi contohnya kalau kita nak ajar anak pun, kita nak ajar mereka I, U semua boleh. Tapi nanti bila dah pandai, kena ingatkan juga ni A ni sebenarnya huruf dia nama dia alif. Ba, ta gitu, sin. Okay, itu sebagai supaya dia tahulah sebenarnya nama penuh dia adalah sin. Okay. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Baik. Boleh kita teruskan? Boleh? Okay, baik. Sekarang ni kita pergi kepada muka surat 63. Ini adalah di dalam Al-Quran, ada masanya kita harus tambahkan sendiri huruf nun kecil untuk nak membolehkan kita membaca sesuatu ayat tersebut. Ini hanya berlaku apabila kita berjumpa tanwin 2 di atas bertemu dengan hamzah wasal. Okay. Seperti di dalam ayat ini. Contohnya, katakanlah yang ini mungkin kurang ada masalah kerana kita boleh berhenti. Tak ada masalah. Tapi katakanlah kalau macam gini. Min ayatina syai'an. Macam mana awak nak baca? Biasanya macam mana cara bacaan kita? Syai'an takhaza ke? Jadi ini sebenarnya ada formula dia untuk baca. Okay. Seperti mana yang Allah SWT firmankan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikra fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan cara membaca Al-Quran itu. Okay, maka dalam kita pelajarinya. Okay. Jadi orang Arab berformulakan kalau tanwin 2 di atas bertemu dengan alif wasal, maka pada ketika itu kita tambah sendiri bacaan nun kecil. Jadi macam gini jadi tulisannya. Jadi kita buangkan yang 2 baris tu, satu baris ni kita buangkan. Okay, kita tak pakai. Kita taruh, gantikan dia dengan nun kecil. Supaya kita dapat baca min ayatina syai'an ittakhazaha dapat kita masukkan pada huruf ta dia. Kerana susah nak baca ni kenapa? Kalau dalam bahasa Arab nama dia iltiqa'i tsaqinain. Maksudnya bertembung 2 yang mati. Apa yang 2 yang mati ni? Alif ni mati, alif yang wasal pun mati asalnya kan. Jadi ini telah bertembung 2 mati kata orang Arab. Oleh kerana bertembung 2 mati, kita kena replacekan orang tengah. Okay, orang tengah iaitu nun dia menjadi orang tengah supaya dapat dibacakan 2 huruf yang mati ni. Okay. Jadi maksudnya kalau untuk nadhiran ni kita nak menyambungkan bacaan, maka bacanya lil alamina nadhiranil ladzi.
ada sebahagian Quran menulis nun kecil ni. Tapi kalau Rosam Osmani dia tidak menuliskan nun kecil ni. Sebab tu kita harus belajar dengan berguru. Jadi muka surat yang kita akan belajar ni yang akhir-akhir ni semua adalah hukum yang mana kalau awak tak berguru dengan Al-Quran, awak memang akan baca salah. Awak akan baca salah, harus belajar Al-Quran dengan berguru. Baik. Jadi kat sini, okay, maka inilah dia contoh-contoh yang lain. Okay. Ini cakap apa? Tu namanya apa? Nun aiwat. Nun aiwat tu maknanya mendatang. Okay. Mendatang. When a word ending with fathatain means the next word that begin with alif wasal, okay, row 1 and 2, 3 until 6, okay, maka kita harus gantikan dia dengan nun kecil row 7, fathah nun sound is read as ni. 7 kenapa special sikit row 7? Sekejap saya nak tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh yang ni. Isteri asal memang ni pula one yang fakta. Okay, semuanya nak dibaca dengan nun yang berbaris bawah. Okay, semua sebenarnya actually sebenarnya apply ni semua ni sambungan ni. Ni sambung aja. Begin with alif, okay. Begini ataupun nun ni dengan fathatain and sound is read as ni. Okay, ni baris bawah. Okay, baik. Jadi kita lihat kat sini. In taraka khairan. Okay ni. Ni alif dengan alif bertemu. Jadi kita tukarkan jadi nun ke bawah. Innahu ahlaka da. Jadi maknanya bacaannya. Tukarkan jadi da. Satu baris saja. Lepas tu tambah satu nun kecil kat sini. Okay. Ni kalau kita tak tengoklah sebelah kiri. Tak tengok sebelah kiri. Begitulah dia cara bacaan. Okay, saya baca satu. Lagi sekali. Bacaan yang pertama ni. Yang ni. In taraka khairanil wasiyah. Khairanil wasiyah. Nil. Ni macam seolah-olah ada nun kat situ. Nil wasiyah. Baik, boleh ya? Jadi semua ingat, dia hanya baris 2 di atas sahaja. Dia tak ada 2 di bawah, tak ada 2 di depan. Hanya 2 di atas saja formula ni berlaku. Ingat, 2 di atas saja formulanya berlaku. Jadi kita boleh cakap lah, formula dia berlaku. Kalau 2 di atas kan kerana 2 di atas akan bersama dengan satu alif. Jadi bertemu dengan alif wasal. Jadi ini adalah 2 bertemu 2 sukun. Bertemu 2 sukun, maka kita adakan nun yang mendatang supaya kita dapat huraikan masalah mereka. Dan kita buang satu ni. InsyaAllah dengan cara gini awak akan mudah ingat. Boleh? Saya nak tanya sikit lah. Ya, silakan. Yang row 7 tu, sorry. Apa row 7? Row 7 tu kan. Dia macam nun dia tu tak ada tanda. Jadi samar ke tu? New. Mana nun dia tak ada tanda? Oh, new faddu. Nun dia tak ada tanda. Jadi nun ni masuk dengan nun. New faddu. Nun mati bawah nin. Dia cakap read as. Dia cakap read as ni kan? Lah wa new faddu. Jadi macam nun baris bawah bertemu dengan nun mati. Macam mana bacanya? Nin kan? Nin. Cerita bacaannya. Tijaratan awlah wa faddu ilaiha wa faddu. Okay? Terima kasih. Saya pun macam tak terperasan tu. Nun dia ni tak ada baris-baris yang lain semua. Selepas tu ada baris kan? Okay. Baik, boleh InsyaAllah. Ini kasih banyak lagi contoh-contoh dia.
Oh sama juga. Okay. Sorry lah saya kena tarik balik. Tadi saya cakap nak ingatkan awak senang. Baris 2 di atas dia bertemu dengan alif kan? Kan tadi yang gini 2 di atas sekali. Lepas tu bila saya buka ni terlupa. Yang di sini pun ada. Okay, 2 di bawah pun boleh berlaku. 2 di depan pun boleh berlaku. Maaflah, okay. Betulkan balik ajaran saya. Okay, apa-apa tanwin. Okay, tukar. Apa-apa tanwin. Baris 2 di atas, 2 di bawah, 2 di depan. Bertemu dengan alif wasal. Maka pada ketika itu harus kita adakan nun kecil. Okay, contohnya, biasa ini kalau kita nak sambung bacaan. Okay, dia berlaku untuk kita nak cakap ahadun ni. Katakan kita nak baca satu surah Qul Huwallahu Ahad, kita nak sambung. Boleh. Tapi mesti nak tahu skill dia. Okay. Kerana skill dia, kerana contohnya kalau don gini, nak sambung dengan alif wasal. Maka jadilah dia ada nun kecil. Allahu ahadunillahus samad. Jadi Allah dia tak boleh baca tebal, kena baca tipis pasal nun tu baris bawah. Okay. Jadi formula yang sama dengan 2 di atas itu. Ya, apa-apa. Kemudian sini untuk baris bawah pula. Okay. Kita bacanya T. Jadi kita buang satu daripada dia punya baris 2 di bawah tu. Tambahkan nun di bawah. Humazat. Humazatil lumazatinil ladzi jama'a mala. Okay. Ini dia kasih sama contoh yang time waqaf. Okay, ni. Yang ni tengah time tak waqaf. Jannati adninillati. Dah jadi 2 nun. Adninillati. Okay. Boleh jadi ini semua serupa saja dengan di atas. Itu namanya nun iwad juga. When a word ending with kasratain atau dhammatain means the next word that begin with alif wasal. Okay. Kemudian kasrah atau dhammah, sound is read as ni. It's tuning. Okay, yang ini pun sama. Yang seperti mana yang tadi kat muka surat sana, yang nun, sini dia nun dia mati. Jadi kita baca ning pala pun masukkan dalam. Wa in asabathu fitnatun qalaba. Qalaba. Okay. Baik. Jadi bila di akhir-akhir ni, hari Sabtu ni memang adalah kita panggil apa, antara hukum-hukum yang agak pelik sikit lah, yang pelik-pelik sikit, yang hanya kadang-kadang aja tak banyak dia ada dalam Al-Quran. Jadi yang awak ni pun dia, tapi yang awak ni boleh tahan juga banyaknya. Tapi yang lepas ni, dia jarang-jarang jumpa lah. Maksudnya dalam satu muka surat tu taklah mesti nak ada perkara ni. Dia jarang kita jumpa, tapi boleh ada. Okay, inilah dia. Tak ada soalan tentang ni? Ada? Boleh saya teruskan? Boleh Okay, baik. Sekarang ni masuk lagi yang lebih ganjil lagi. Yang lebih ganjil lagi dalam bacaan dalam Al-Quran. Okay, awak lihat nombor ni, dia kasih nombor 1, 2, 3 kerana setiap satu ni adalah hukum yang berbeza-beza. Dan cara bacaannya adalah berbeza-beza. Jadi dekat sini dalam satu muka surat ini, dia combinekan 4 perkara sekali. Namanya imalah. Okay, imalah maknanya miring. Okay, tuan tulis imalah maksudnya memiringkan bacaan. Ishmam, memoncongkan bacaan. Tashil, mudah. Naqal, memindahkan. Nanti saya tulis dekat atas. Okay, kita pergi dulu. Saya terus terangkan awak, nanti baru kita baca instruction lagi kat bawah. Baik. Yang tadi sini adalah imalah. Imalah itu maksudnya memiringkan. Okay, ini untuk contoh imalah.
Miringkan bacaan. Apa yang kena miring ni? Okey. Ni, nampak tak ni? Ni logo dia. Diamond. Okey. Ini semua adalah input yang diletakkan oleh ulama-ulama Al-Quran. Okey. Jadi itu maksudnya kena miring. Miring tu macam mana? Daripada kita baca actually kenapa miring tu diamond tu dekat bawah, nak menandakan bahawa ra itu baris bawah. Okey. Dia tak taruh diamond dia dekat atas sini. Okey. Tak ada. Okey. Maksudnya kalau ke atas mungkin baris atas, tapi awak jangan khawatir, imalah ni semua yang satu muka surat ni hanya satu sahaja, the only in the Quran. Okey. Jadi apa yang ada dekat muka surat ni, inilah dia. The only in the Quran. Jadi oleh kerana dia the only in the Quran, saya akan berikan awak ini surah apa? Ini adalah surah Hud. Surah Hud ayat 41. Bacaan miring dia kerana kita akan membaca. Saya ambil dari sini je. Bismillahi majriha wa mursaha. Okay, sekali lagi. Tolong lihat mulut saya. Ri. Okay. Bismillahi majriha wa mursaha. Ri. Jadi bacanya dengan ri. Jadi huruf ra dibaca dengan re. Ada orang kata macam kita sebut sate. Okey, ingat re. Okey. Riha majriha. Kenapa Ustazah? Dia tak ada jawapan untuk kenapa. Kerana daripada Rasul turun-temurun ginilah cara bacaannya di dalam Al-Quran. Jadi ni semuanya musyafahah. Musyafahah tu maknanya turun guru daripada guru, turun daripada guru pada guru. Hinggalah inilah dia kita bermusyafahah. Maksudnya mesti ilmu tu turun daripada mulut ke mulut. Okay, majriha. Dimiringkan bacaan. Okay, boleh? Baik, yang kedua adalah ishmam. Okay, supaya dia tak payah nak refer kat bawah. Ishmam. Jadi ishmam maksudnya memoncongkan. Ni lagi unik ni. Memoncongkan bibir. Okay, memoncongkan bibir ni bukan pada bukan pada bunyinya, hanya kepada apa terpanggil zahir dia saja. Okay, maknanya kita harus moncongkan mulut dia macam duck gini. Mesti nak kena gini. Bila baca dia. Okay. Tapi tanpa mengeluarkan suara. Okay. Saya akan bila kita baca dekat ma dia. Okay. Asal huruf ini, asal ejaan dia adalah la, ta. Salah. Tak. Tak mana. Ya, ada dua nun. Maka nun yang mati tu kita memoncongkan bacaannya. Sebab tu dia nun dia dah combinekan dua, dikasih to the power of sabdu. Okay, dikasih sabdu kerana actually dia adalah dua nun. Cara bacaannya, okay, perhatikan. La ta manna. Gitu. Harus dimoncongkan. Okay. Sebab tu cakap belajar tajwid ni tak boleh nak segan-segan. Mulut semua kena moncong lah, kena apa, macam kena cium gitu. Nah, kalau awak Google, awak pergi YouTube, awak boleh cari cara bacaan apa namanya, ishmam. Okay. Kalau boleh awak pergi dekat yang Qari, yang orang Arab. Nanti awak cakap dia awak akan nampak mulut orang tu macam mana kaedahnya. Okay. La ta manna. Okay. Ta manna. Dimoncongkan bacaannya. Sebab tu dia kasih diamondnya kat situ. Okay, jadi ini berlaku di mana? Di surah Yusuf. Terus di situ, ini surah Yusuf.
Dimuncungkan ke depan tanpa suara. Ni tulis tanpa suara. Boleh? Baik, seterusnya. Okay, setiap satu line ni dia semua cerita dia lain-lain. Okay, dan yang ketiga ni namanya tashil. Tashil maksudnya memudahkan. Okay, tashil maksudnya memudahkan bacaan. Memudahkan. Okay, ini kalimat hamzah ni yang atas ni ada kosong ni. Okay, originalnya adalah 2 alif. Jamiyun. 2 alif. Oleh kerana 2 alif nak baca jadi macam agak payah, maka dia memudahkan bacaannya kepada jami, seolah-olah macam satu. Tapi yang kedua tu bacaannya tu antara alif atau hamzah. Jamiyun. Ini saja, satu ni saja. Padahal kat atas ni kita nampak ni ada jami juga ni. Okay, tapi yang pertama ni maksudnya adakah. Ini adalah adakah. Maknanya adakah. Tak boleh nak tulis pula sampai ke lepas. Okay, ini maknanya adakah. Jadi maksudnya untuk nak jami, dia tak ada soalan. Okay, ni maksudnya walau ja'alnahu Quran, kalaulah kami menjadikan Al-Quran itu dalam bahasa Ajami, bukan Arab. Okay, laqalu, mereka akan mengatakan laula fussilat ayatu, maknanya kenapa tak berseni ayatnya. Okay. Jadi adakah Ajamiyun wa Arabi? Adakah sama yang bahasa bukan Arab dengan bahasa Arab? Okay. Dekat ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan martabat bahasa Arab. Pasti ada keistimewaan mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih wahyu yang terakhir itu di dalam bahasa Arab. Sedangkan kitab-kitab yang terdahulu dalam bahasa, ada yang bahasa Hebrew, ada yang bahasa kerana bahasa Bani Israel. Okay. Jadi maka inilah, hanya di satu tempat inilah, iaitu di dalam surah Fussilat. Okay. Ini surah Fussilat. Boleh tuliskan kat situ. Dalam surah Fussilat. Okay, jadi maksudnya awak kan kalau dah biasa tagging kan, jadi awak boleh tag lah. Tag dekat ini, dekat 1, 2, 3, 4. Jadi ni dalam 4 tempat yang istimewa. Okay, 4 tempat istimewa, 4 cara bacaan yang berbeza. Okay. Jadi bacaannya tu macam berjumpa dengan kalau kita baca tanpa kita kenal, katakan kita tak tahu hukum dia, kita akan baca alif dengan ain. A'jamiyun wa arabiyyun. Bagi mereka yang tak tahu tak jadi masalah. Tak apa, tak ada hukum bagi orang yang tak tahu. Tapi kalau kita dah belajar ni, alhamdulillah kita tahu, ni maksudnya soalan. Adakah sama bahasa yang bahasa bukan Arab dengan bahasa Arab? Allah tanya. Jadi cara bacaan tu dimudahkan. Jadi gitu. A'jamiyun wa arabi. Okay. Itulah dia nama hukum ni tashil, dimudahkan. Dimudahkan daripada 2 hamzah kepada seolah-olah dengar macam 1 hamzah. Tapi dia buatkan beza macam itu supaya orang pendengar tu dia tahu bahawa sebenarnya ada soalan kat sini. A'jamiyun wa arabi. Gitu. Kalau awak terus baca a'jami ni tak ada soalan. Kalau kita baca macam gini, a'jami ni bukan soalan. Baik. Boleh ya? Yang terakhir. Yang terakhir namanya naqal. Naqal tu maksudnya dipindahkan. Dipindahkan. Mana? Kat sini.
asalnya adalah al-ismu, kan kita selalu aja dengar ni al-ismu. Tapi kalau awak perhatikan bahawa dia punya bi'sal, okay, sekarang ni dia punya baris dia dekat lam. Biasanya barisnya dekat dekat alif. Okay, sekarang ni instead of kita baca al-ismu yang biasa kita al-ismu kan. Tapi kali ni kita bukan baca al-ismu. Kita baca lismu ni. Li. Kerana baris dia tu di bawah lam. Okay, jadi maksudnya dia memindahkan huruf baris daripada huruf alif tu pergi kepada huruf lam. Jadi kita bacanya bi'sal lismu. Bukan ismu. Lis. Bukan is. Lis. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jadi ayat ini wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kita senang-senang nak menggelar-gelarkan seseorang. Contohnya kita gelar-gelarkan tapi gelaran tu yang mana menunjukkan keaiban orang. Contohnya si pendek, pendek kau sinilah. Macam gitu si benda-benda yang tak bagus lah. Apa-apa gelaran pun tak bagus. Dia ni memang bodoh, ni si bodoh ni. Macam gitu. Ini adalah suatu larangan dalam Al-Quran. Jadi Allah SWT mengatakan dalam ayat ni, bi'sal ismu, seburuk-buruk panggilan atau sebutan adalah kita cakap orang tu fasik. Isi fasik. Fasik tu adalah seorang mukmin yang berdosa. Seorang mukmin yang mana meringankan urusan agamanya. Namanya fasik. Seburuk-buruk gelaran adalah kita nak menggelarkan orang tu fasik selepas keimanan, ba'dal iman. Maka Allah kata janganlah kita nanti kita dah pandai, kita tengok orang tu dia tak beramal ke apa, kita pun startlah nak cakap orang ni, dia ni macam gitu, tak bagus gini, alhamdulillah aku ni bagus. Jangan. Kita tak tahu nanti di akhir kita ni macam mana. Akhir hayat kita, adakah kita ni akan tetap dalam istiqamah dalam melakukan kebaikan, atau orang yang kita hina tu dia berjumpa dengan seorang guru yang alim atau guru kawan yang baik, maka menunjukkan dia kepada kebaikan, maka dia tu lebih bagus daripada kita. Maka itulah Allah kata jangan kita menggelar-gelar, janganlah kita memandang rendah seseorang. Saya track awak. Okay, jadi baik semula kepada nakal ni, ini adalah bi'salismu. Jadi kalimatnya li. Okay, namanya nakal. Tu. Spell is li, it read as bi'salismu ni, awak nampak tu? Tolong betulkan kalau awak rasa awak tak boleh nak baca ni big salismu. G ni saya agak ada, kalau saya nampak ni big tu saya takutlah orang salah baca. Tolong awak eja mengikut apa yang awak sesuai nak sebut supaya awak ingat. Okay, yang penting tu ni dia. Yang penting highlight ni list. Okay. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Baik, ini ada di mana? Ini adalah di dalam surah Al-Hujurat. Al-Hujurat. Okey, ayat dia tak nampak kat sini. Ayat 11. Surah Al-Hujurat ayat 11. Boleh semua? Ada apa-apa soalan tak tentang 4 huruf ni? 4 huruf lah, 4 hukum yang special. Ingat semua 4 hukum ni hanya satu saja. Inilah dia. Yang awak lihat ni, inilah dia saja tempat di dalam Al-Quran. Yang mana surah-surahnya setelah saya sebutkan. Okay. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama adalah kita memiringkan bacaan kita. Majriha. Kita tak baca majriha. Majriha. Yang kedua, kita memoncongkan bibir kita, dua bibir kita tanpa suara. La ta'manna. Yang ketiga, memudahkan bacaan, iaitu ini dia. Okay. A'jamiyun.
Jadi dia macam macam satu. Jadi dia ada sebab tu yang berikutnya tu dia between alif dengan hamzah. Okey. Jami. Baik, tu dia untuk nak memudahkan. Yang keempat dan yang terakhir itu adalah dia memindahkan baris alif itu kedepankannya kepada baris lam. Daripada alif dia pergi kepada baris lam. Bi'salismu bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Okay. Alhamdulillah. Baik, itulah dia. Kita panggil hukum-hukum yang pelik di dalam Al-Quran. Memang kalau bahasa Arab pun nama dia Gharaibul Quran. Okay. Perkara-perkara yang ganjil dalam Al-Quran. Bagus ganjil tu. Allah memang suka benda-benda yang ganjil kerana Allah tu unik. Kerana Allah tu memang unik. Jadi pada masa yang sama memang huruf-huruf hukum-hukum tersebut takkan kita mampu tahu kalau guru tak beritahu. Okey. Okey, selanjutnya ini muka surat hanya adalah dia kata miscellaneous practice. Okey, untuk praktis bacaan. Okey, dah kita dah belajar macam mana kita nak wakafkan dah. Okey, ini ada satu ni aja ni. Okey, yang ini. Row 1, read as nun dia kecil. Nuji. Okey, nunjil mu'minin. Jadi nun ni macam kenapa nun ni ada tapi dia tak ada baris, nampak tak? Nun kecil ni tak ada baris. Maknanya hanya perlu kita dengungkan dia saja. Okey. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Okey. Nunji seolah-olah seperti bacaannya tu dekat bawah tu, tengok tulisannya. Kat bawah tu dia cakap seolah-olah kita baca dia macam gini. Macam kita jumpa tanwin bertemu dengan jin. Jadi kita akan ikhfakan dia sikit kan. Ikhfakan dia sikit. Maka begitulah cara bacaannya. Diikhfakan sikit, disamarkan. Disamarkan bacaan. Okay. Jadi wa kadzalika nunjil mu'minin. Okay. Jadi yang lain ini hanya kaedah untuk suruh baca. Okay, yang kat sini ingat macam mana kita nak wakafkan dia? Macam mana nak baca? Nak wakafkan dia. Okay. Ni I dia kita tak baca panjang tau. Jadi kalau walaupun kita dapat ni panjang, tapi pada ketika ini kalau kerana kita nak wakafkan, maka panjang dia dah tak berfungsi. Jadi jadi pendek. Jadi ini dah tak berfungsi. Ila fir'auna wa malaih. Tak boleh. Wa malaih. Tak ada. Kerana apa? Kerana ya dia kasih sukun. Dia bukan ya yang tak ada baris. Okay, maka dia bukan mad yang tabi'i. Okay, yang ni. Ini sama bacaannya. Ini mru'un halaka. Okay, ni baca dengan pendek. Tak perlu kita baca dengan panjang. Okay, jadi kerana alifnya ada kosong ke atas. Ini mru'un halaka. Okay, tak ada baca apa-apa. Okay, ni semua sama. Matarok. Kita wakafkan dia. Ma wuriya anhuma min sawatihima. Walaupun alif ni, okay, kita harus bila kita wakafkan dia sebut ma-nya. Okay, kita tak boleh sawatihim, tak boleh him. Okay, tak boleh him. Qiyamah ni semua dah biasa. Okay, ni yang tadi kita baru belajar. Apa? Part 2 di atas bertemu dengan alif wasal, maka kita harus tambahkan nun. Nun di bawah. Sa'a masalanil qawm. Okay, seolah-olah
lam dia tu hanya satu baris. Okay, jadi maknanya kita buang satu baris lam tu, ganti dia dengan nun kecil baris bawah. Boleh ya? Okey. Seterusnya. Okey, muka surat seterusnya ini berkaitan dengan waqaf. Okey, dengan waqaf yang mana seperti mana yang kita dah pelajari tanda-tanda waqaf. Kemudian ingat-ingat tak yang Siti ada tanya, Ustazah boleh tak kalau kita kasih formula bagaimana kita nak mulakan bacaan. Maka yang saya cakap refer to muka surat yang inilah dia. Ini namanya adawatur rabti ataupun conjunctions. So maknanya kita boleh ambil balik bacaan tersebut pada huruf-huruf conjunction ni, huruf fa, wa, imma, summa, hatta, walakin. Jadi bawah ni pun telah diberi maknanya. So and as for, okay. Maka ini satu clue dia supaya kita dapat mengambil bacaan semula kalau kita berhenti di mana-mana tempat. Okay. Katakanlah kalau saya berhenti kat sini. Jadi kita akan ambil daripada mana? Ambil daripada sini, hatta. Okay. Macam itulah dia punya, dia kasih clue supaya kita lebih yakin kita nak mula mana. So kita mulakan dengan conjunction. Okay, ni huruf-huruf conjunctionnya. Baik. Yang terakhir alhamdulillah. Yang terakhir pada sesi tilawati ini, ilmu tajwid ni adalah saya rasa antum awak semua ada yang dah tahu dah. Pernah ada soalan iaitu sujud tilawah. Tanda yang macam menara ni adalah menandakan harus kita sujud tilawah. Okey, mengapa perlu ada sujud tilawah? Okey, ada berapa dalam Al-Quran sujud tilawah ni? Ni, saya dah tuliskan ada 15 tempat di dalam Al-Quran. Tak silap saya pernah ambil gambar dan saya berikan ke semua senarai surah-surah yang mana ada harus dibaca dengan sujud tilawah. Okey. Jadi, mengapa kita ni disuruh untuk sujud pada ayat-ayat ni? Kerana the nature of content yang ada dalam ayat itu memang sama ada dengan perintah ataupun supaya untuk nak menunjukkan bahawa kita tak seperti apa yang Allah katakan dalam ayat itu. Okey, jadi sebenarnya kalau kita dalam keadaan berwudu, sebaiknya sangat baik jangan hanya kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setakat kita baca zikir. Sebaiknya kita sujud. Okay. Yang penting, kalaupun saya pakai macam gini, yang penting saya tutup aurat, saya ada wuduk, terus menghadap kiblat. Okay, jadi dia ajar kat sini kaedahnya. Kaedahnya tu bagaimana? Dia kata niat, intention apa? Saja aku sujud tilawah kerana Allah Ta'ala. Okay. Kemudian macam Allahu Akbar, angkat tangan, Allahu Akbar, terus gini, Allah terus sujud. Sujud. Need to stand up. Tak payah stand up. Kalau time semayang, stand up lah. Kan, katakanlah tengah stand up. Kalau ikut position awak tu macam mana. Boleh nak stand up, boleh nak daripada duduk pun boleh, daripada duduk terus Allahu Akbar terus awak sujud boleh. Either one, tak kisah. Yang penting niat, kemudian takbir Allahu Akbar terus sujud. Kadang-kadang tak payah Allahu Akbar pun, bila nak kalau kita duduk Allahu Akbar terus sujud. Okay, terus sujud dan baca. Ini doa yang lengkapnya. Bolehlah awak letakkan niat, insya-Allah awak nak hafal sikit-sikit. Kerana maknanya sangat cantik. Okay. Sementara itu tak semestinya kalau tak hafal ni tak boleh nak buat sujud tilawah. Bacaannya adalah dalam sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebahagian nak tak ingat ni hadis ke apa atau qaul sahabat mengatakan apabila seorang hamba Allah mendengarkan bacaan sujud membacaan ayat-ayat tilawat tu kemudian dia sujud, maka lari litang pukanglah syaitan ataupun dia mengatakan maka syaitan tu akan merasa sedih atau maka merasa hampa kerana ketika dia disuruh oleh Allah SWT untuk sujud, dia tak sujud. Dia jadi macam dia fras. Saya kasih awak maksud di antaranya nak menunjukkan betapa pentingnya untuk sujud. Jadi sebahagian daripada Al-Quran dia akan meletakkan tanda apa? Dia ada kadang-kadang ada yang tanda line dekat atas. Okey, bukan dekat huruf, dia bukan nak tandakan huruf dekat atas ni, bukan. Dia sebenarnya dia nak tunjukkan di bawah sini kalimat sujud dia. Okey.
Kadang-kadang kalimat sujudnya tu jauh. Jauh contohnya kat sini. Jadi dah taruh kat sini dulu. Jadi kita ingatlah lepas kat sini kita nak sujud. Tidak. Jadi kita kalimat sujudnya di sini. Tapi disuruh kita sempurnakan ayat ni sampai bawah, baca sampai dekat wal asal, baru sujud. Sempurnakan ayat tersebut. Okey. Itulah maknanya kat sini. Walillah, dan kepada Allah lah bersujud apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Secara tau'an wa karhan, sama ada mereka suka atau tidak, maknanya semuanya naturally sujud tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Wazilaluhum bil ani, afwan saya kurang faham maknanya. Okey, maka sebab itu tengok semua apa yang ada di langit dan di bumi semua sujud. Jadi takkan kita tak sujud. Macam gitu. Maka kita pun sujud. Okey. Jadi maknanya tu memang sangat menyuruh kita untuk sujud. Wa idza quri'al qur'ana 'alaihim. Apabila al-Quran dibacakan kepada mereka dan mereka tidak sujud. Okey. Jadi maknanya kita sujud supaya kita tak nak jadi macam mereka. Maka kita pun sujud. Jadi inilah dia mengapa ada sebahagian ayat yang disuruh untuk kita sujud. Supaya kita akan tergolong dalam golongan ayat tersebut ataupun supaya kita tak tergolong dalam apa yang dicakapkan dalam ayat tersebut. Mari kita baca sama-sama dia punya bacaannya tu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saya nak kasih awak dia punya stop dia. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Ini awak boleh hafal sikit-sikit lah. Okay. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. 4 hari awak baca, insya-Allah awak hafal. Jadi satu hari baca satu slot ni. Sajada wajhal ladzi khalaqahu wa sawwarahu. Sajada wajhal ladzi khalaqahu wa sawwarahu. Okey, dah habis. Besok hafal lagi sebelah ni. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Baca lagi first. Sajada wajhal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Gitu. Okey. Adakah bacaan ini sama dengan sujud syukur? Bacaan ni boleh awak nak baca ini dengan untuk sujud syukur, tetapi saya pernah jumpa kat satu buku dia ada bacaan lain untuk sujud syukur. Tapi sebenarnya sujud syukur ni dia tak ada spesifik doa. Sebenarnya awak boleh juga nak bacakan ni. Tapi saya pernah jumpa ada satu buku dia ayatnya yang untuk kita baca tu lagi cantik lah untuk sujud syukur. Nanti insya-Allah kalau saya jumpa buku tu, nanti insya-Allah saya akan snapkan dan kasih kepada Siti kalau kita tak hubung nanti insya-Allah. Kalau lepas ni nanti saya dapat jumpa bukunya tapi tak janji kalau saya dapat jumpa bukunya saya snapkan insya-Allah. Kalau tak ada nanti saya akan maklumkan pada Siti. Okey, baik. Boleh juga. Jadi sementara tak ada ni boleh baca ni. Boleh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh. Baca sajadah wajhiyah pun boleh. Jadi ini maknanya ayat yang untuk kita mensucikan. Jadi kalau kita baca tu awak boleh baca dia punya meaning yang English kan kat bawah. Jadi dia menunjukkan bahawa kita ni nak menundukkan semua pendengaran, mata, telinga kita semua menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita pasrahlah, tunduk semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Alhamdulillah. Okey, baik. Dah 9.50. Nak praktis baca ke macam mana ke tak payah? Apa pandangan yang lain? Saya nak dengar pandangan yang lain. Paling-paling kalau nak praktis bacaan kan, yang saya nak akan praktis yang gini. Yang unik tu. Mana yang unik tu? Ni. Ni yang saya nak suruh praktis bacaannya. Pasal dia yang unik. Antara yang lain-lain, yang tu semua kaedah bacaan. Tapi yang muka surat ni dia unik bacaan dia. Yang kena moncong lah, kena miring lah. Boleh? Paling-paling kita ambil muka surat ni je Boleh ya? InsyaAllah hari ni oleh kerana ada istimewa yang terakhir dia lambat sikit lah. Boleh? Okay, sekarang siapa nak cuba? Yang pertama. Majeri. Okay, Ustazah, saya cuba. Saya cuba. Nampak macam ni je. Okay.
Ustazah dengar tak? Ha. Okey, sebab lalu betting. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها Betul. إن ربي لغفور رحيم. La ghafurur rahim. Okey, alhamdulillah. Jadi sebenarnya ayat ni adalah doa yang kita baca sewaktu naik kenderaan. Masa kalau kenderaan tu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okay, ada yang baca bismillahi majriha wa mursaha inna ila rabbina lamunqalibun. Okay. Jadi ni ayat yang famous untuk kita naik kenderaan, especially kalau macam naik kapal terbang dan sebagainya. Ini ayatnya. Okay. Ke ada siapa lagi nak try? Imalah dia tak begitu Reha ni dia macam tak begitu susah. Ni yang moncong ni yang kena itu sikit. Okay, siapa nak cuba try Ishmam ni yang nombor 2? Nombor 2? Saya cuba. Nora. Ustazah dengar? Dengar. Siapa? Maaf saya tak Nora. nampak. Nora. Nora. Okay, Nora. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala. Yang apa ni? Ishmam ni awak kena buka. Video. Awak kena buka video. Saya tak nampak mulut awak. Saya baca balik. Saya tak dengar. Saya baca balik. Okay. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala. Awak tak moncong Moncong tak nampak Izzah. Nampak je moncongnya. Okey. Saya nak kena pin awak lah. Okey dah. Saya lagi. Lagi? Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa Yeah. in. Sorry. Saya terkacau. Sama-sama. Wa inna. Wa inna lahu lanasihun. Okay. La tak maun. Nak katakan moncong dia tu sekejap aja. Terus dah dengungkan nun. La tak maun. Gitu. Cuba nanti anda semua tengok lagi kat dalam cuba kat YouTube ke apa. Okay, tengok macam mana cara sebutan tak manna ni. Okay, terima kasih Nora. Ya, yang nombor 3. Nombor 3 ni panjang, jadi awak baca sampai Arabi ni sudah. Okay, daripada awal walau tapi sampai wa Arabi saja. Siapa nak cuba yang nombor 3? Okay, saya Rauda. Rauda. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu. Sambung ke tak Ustazah? Boleh nak betul boleh. Okay, Nak sambung boleh ikut nafas awak lah. Laula boleh kalau nak ambil balik laula. Boleh? Laula fussilat ayatuhu gitu. Okay. Jami. Sekejap Sekejap Rauda, sekejap. Minta maaf. Telefon, saya ingat telefon orang. Telefon saya. Maaf. Okay.
Sekali lagi laula boleh. Laula fusilat. Laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Betul. Gitu. Dia tak dengar macam tak dia terus And then a'jamiyyun wa arabi. terus dengung dah. Hmm. A'jamiyyun wa arabi. Tadi pun masa awak sebut yang ini pun macam masuk kat dalam. Qur'anan a'jamiyyal. Yalla qalu. Kadang-kadang kita ni excited nak baca ajami, jadi yang hukum yang sini kita teringankan lah aja. Baik, terima kasih Raudah. Ada siapa-siapa lagi yang lain nak try yang antara salah satunya ni? Ada? Tak ada? Rohaida, biasa kan awak baca. Awak nak baca mana? Awak choose. Mana Rohaida tadi? Rohaida nak baca tak? Choose boleh antara 1, 2, 3, 4. Choose yang mana? Ada suara. Sorry, hari ni saya ni tak nampak semua kat skrin, ada masalah sikit. Tak nak? Tak baca? Nombor 1 lah ni. Boleh? Apa ni? Saya Maiza. nombor saya. Maiza, boleh? Nombor 1 Ke nombor mana? Boleh? Boleh. Mana awak choose, awak rasa nak yang challenge untuk awak nak baca mana? Okay, nombor 2 lah Ustazah. Okey. Okay, bismillah. Kena buka mic, saya tak nampak. Macam mana? Mic pula, minta maaf. Okey. Video. Okay. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'mauna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ya, betul. Alhamdulillah. Tak mana. Jadi maknanya ni di kalangan surah Yusuf, kita tahu surah Yusuf ni satu-satunya aja yang ada dalam Al-Quran. Kisah Yusuf hanya ada satu-satunya kat dalam surah Yusuf. Tak ada kat dalam surah-surah yang lain. Salah cakap. Jadi ini dia berkata, ini adik-beradik Nabi Yusuf yang berkata, qalu, mereka berkata, iaitu adik-beradik, wahai bapa kami, malaka, kenapa dengan kamu? Kamu tak, seolah-olah kamu ni tak percaya ataupun kamu rasa tak aman dengan kami untuk membawa Yusuf, ala Yusuf. Wa inna lahu nasahih, sedangkan kami ni macam selalu wa inna, sesungguhnya kami kepadanya adalah lanasihun, yang maknanya selalu macam menjaganya, mengambil berat tentang dia. Ini kerana ini masa waktu dia nak minta izin pada bapa dia Nabi Yaqub untuk mengambil Yusuf untuk bawa pergi memburu. Jadi dia orang cakap, kenapa ni abang bapak ni macam tak percaya je kita semua. Gitu. Okay, jadi actually ni adalah 2 huruf. Okay, 2 huruf maknanya tak percayalah, tak okay, tak percaya kami. Maka dia jadi, sebab tu kenapa dimoncongkan, supaya nak menunjukkan bahawa ni adalah 2 makna yang berbeza. Maknanya 2 perkataan. Tak okay. Wallahualam, itulah dia keindahan bacaan Al-Quran yang mana alhamdulillah telah kita pelajari semuanya. Okay, insya-Allah. Jadi ini hanya kita panggil apa? Secebis sedikit saja daripada ilmu-ilmu Al-Quran yang amat luas lagi, yang banyak lagi. Tapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sebenarnya kelas tajwid ni adalah satu yang dia hanya datangnya mendadak, tak diplankan. Alhamdulillah untuk nak hingga dapat selesai baca pun alhamdulillah buku tilawati. Saya pun sebenarnya bersyukur kepada Allah untuk diri saya sendiri kerana saya mengulang kaji untuk sebelum saya nak mengajarkan kepada anda sekalian, saya ulang kaji balik kerana dah lama saya ni tak kita panggil, memanglah ajar ngaji, tapi untuk nak mengajar tajwid tu memang dah lama saya tak ajar. Saya selalu dapat kita panggil subjek-subjek yang lain. Tapi memang tajwid ni daripada saya kecil memang minat, saya sangat minat. Dengan banyak guru-guru saya dah belajar dalam tentang ilmu tajwid, alhamdulillah. Jadi dalam kesempatan ini saya kembalikan dulu kepada Su
ke Zar ke siapa? Nanti lepas daripada nak penutup ni saya nak baca doa sikit. Ya? Okay, Ustazah. Nak buat yang video tu kan? Gambar ya. So